Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kembali lagi kita dalam siri bincang soalan UPKK. Kali ini kita nak bincang berkaitan dengan soalan adab bagi kertas 1. Okey, dan tanpa melengahkan masa, kita tengok soalan-soalan dia. Okey, soalan 1 hingga soalan 10, bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan 1, pilih faedah menyediakan makanan dengan cara yang betul. Pilih faedah menyediakan makanan dengan cara yang betul. Alif, menggembirakan hati. Ba, menjaga kebersihan makanan. Jim, merapatkan hubungan kekeluargaan. Dal, memudahkan urusan. Okay, so yang berkaitan dengan makanan kat sini adalah menjaga kebersihan makanan. Okay, faedah menyediakan makanan dengan cara yang betul ialah menjaga kebersihan makanan. Okay, soalan 2, faedah melayan tetamu dengan beradab dapat. Okey, faedah melayan tetamu dengan beradab dapat. Alif, menyelesaikan masalah. Ba, mendapat rezeki yang halal. Jim, menghindarkan syak wasangka. Dal, menambah keberkatan dalam hidup. Okey, jawapannya ialah dal, menambah keberkatan dalam hidup. Okay. Soalan ketiga, bagaimanakah cara berjalan yang tidak beradab? Bagaimanakah cara berjalan yang tidak beradab? Alif, berjalan dengan tujuan yang baik. Ba, berjalan sambil makan dan minum. Jim, memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Dal, menundukkan sedikit kepala ketika berjalan. Okey, jawapannya ialah berjalan sambil makan dan minum. Soalan keempat, berikut merupakan adab ketika bekerja kecuali. Berikut merupakan adab ketika bekerja kecuali. Alif, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Ba, sentiasa amanah dalam melaksanakan tugas. Jim, bersifat ikhlas dan berlapang dada. Dal, menghormati pendapat orang lain. Okey, berikut merupakan adab ketika bekerja kecuali. Alif, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Okey, sopan. Okey, soalan kelima. Anissa bercakap dengan sopan semasa berbual dengan ibu bapa dan adik-beradiknya. Anissa bercakap dengan sopan semasa berbual dengan ibu bapa dan adik-adiknya. Pernyataan di atas berkaitan dengan adab. Alif, berjalan. Ba, berjual beli. Jim, makan dan minum. Dal, bergaul dengan keluarga. Jawapannya ialah dal, bergaul dengan keluarga. Okay, soalan keenam, pilih ciri berhujah yang baik. Pilih ciri berhujah yang baik. Alif, tiada pengisian rohani dan membina. Ba, berhujah dengan rasa bangga diri. Jim, mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar. Dal, hujah yang disampaikan dengan cara emosi. So, pilih ciri berhujah yang baik ialah Jim, mampu mengawal dan menarik perhatian pendengar. Okay, soalan ketujuh, memberi penghormatan terakhir kepada jenazah. Pernyataan di atas berkaitan dengan alif, kepentingan menziarahi jenazah. Ba, faedah beradab mengiringi jenazah. Jim, hikmah beradab menziarahi jenazah. Dal, akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Okay. So, memberi penghormatan terakhir kepada jenazah berkaitan dengan alif, kepentingan menziarahi jenazah.
Okay, soalan ke-8, ucapan yang tidak menyentuh sensitiviti merupakan adab. Alif, keramaian. Ba, berhujah. Jim, berjalan. Dal, bertanya. Ucapan yang tidak menyentuh sensitiviti merupakan adab berhujah. Okey, ba jawapan dia. Okey, soalan 9. Berikut adalah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua kecuali. Berikut adalah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua kecuali. Alif, selamat dalam perjalanan. Ba, dapat menyelesaikan masalah. Jim, melahirkan suasana ceria. Dal, disanjung oleh masyarakat. Okey, berikut adalah akibat tidak beradab ketika menziarahi orang tua kecuali. Jim, melahirkan suasana ceria. Okey, melahirkan suasana ceria. Okay, soalan seterusnya, soalan ke-10. Pilih akibat tidak menjaga adab menghidam makanan. 1. Hilang tumpuan. 2. Menimbulkan syak wasangka. 3. Senang mendapat penyakit. 4. Tetamu tidak dapat makan dengan selesa. So, jawapannya ialah Jim, 3 dan 4. Okay, soalan 11 hingga soalan 20, tulis betul atau salah pada penyataan di bawah. So, yang ni kita kena pilih ataupun kita kena tulis betul atau salah pada penyataan di setiap soalan. Okey, 11. Ciri barangan jual beli dalam Islam adalah halal dan bersih. Ciri barangan jual beli dalam Islam adalah halal dan bersih. Okey, jawapannya betul. Okey, 12. Kita hendaklah menutup aurat ketika bermain. Kita hendaklah menutup aurat ketika bermain. Jawapannya betul. Okey, 13. Mengelakkan berlakunya riba adalah hikmah adab bermain. Mengelakkan berlakunya riba adalah hikmah adab bermain. Jawapannya salahlah, bukan adab bermain, adab berjual beli. Okey. 14. Pemimpin dapat melakukan tugas dengan baik jika orang yang dipimpin tidak bekerja sama. Pemimpin dapat melakukan tugas dengan baik jika orang yang dipimpin tidak bekerja sama. Jawapannya salah. Soalan ke-15. Ali bersalaman dengan pasukan lawan selepas tamat perlawanan bola sepak. Ali bersalaman dengan pasukan lawan selepas tamat perlawanan bola sepak. Okey, jawapannya betul lah tindakan Ali tu. Okey, betul jawapan dia. 16. Mencari rezeki yang halal adalah kepentingan adab bekerja. Okey, jawapannya betul. Kemudian soalan nombor 17. Melakukan pekerjaan dengan niat ikhlas untuk mendapatkan pujian. Betul ke untuk dapatkan pujian? Okey. Salah. Mungkin untuk mendapatkan keredaan Allah, mungkin dia akan betul lah. So, yang ni salah. Okey, 18. Pemimpin yang baik mestilah seorang yang jujur dan berkemampuan untuk mengurus emosi. Pemimpin yang baik mestilah seorang yang jujur dan berkemampuan untuk mengurus emosi. Jawapannya betul. Okey, seterusnya 19. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mematuhi peraturan walau di mana sahaja kita berada. Sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mematuhi peraturan walau di mana sahaja kita berada. Jawapannya betul. 20. Keputusan yang bernas boleh dicapai dalam urusan berjual beli. Okey, salah. Okey, keputusan yang bernas boleh dicapai dalam urusan kalau dalam mesyuarat lah. Okey. Bukan dalam jual beli.
Okey, tulis soalan 21 hingga 25. Tulis A pada gambar beradab atau B pada yang tidak beradab. Okey, so gambar yang 21, gambar macam orang bergaduh tu. So gambar ni adalah kita tulis B, tidak beradab. Okey, kemudian 22, gambar orang bersalaman. Okey, bersalaman ni beradab. So kita tulis A jawapan dia. Kemudian 23, gambar dua orang budak perempuan tengah bermain. Okey, so kita tengok elok je. 23 ni A. Kemudian 24 ada meja makan. Kemudian ada makanan yang bersepah ke atas meja. So 24 tidak beradab lah, B. Dan 25 ada orang pergi melawat orang sakit. 25 ni jawapan dia A. Okey. Selesai soalan yang berbentuk bergambar ni. So B untuk gambar yang tidak beradab dan A adalah untuk gambar beradab. Okey, soalan 26 hingga 30. Garis jawapan yang betul. Garis jawapan yang betul. Okey, soalan 26. Orang mukmin hendaklah sentiasa mengingati Allah dan bergembira atau bersabar ketika menerima ujian. So, orang mukmin hendaklah sentiasa mengingati Allah dan bersabar ketika menerima ujian. So, jawapan dia bersabar, gariskan di bawah perkataan bersabar. Okey, 27. Tidak minum air yang kurang atau terlalu panas merupakan adab minum di majlis keramaian. Okey. Tidak minum air yang terlalu panas merupakan adab minum di majlis keramaian. So jawapan dia adalah terlalu. Kita gariskan di bawah perkataan terlalu. Okey, 28. Memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu ialah adab di majlis keramaian atau ketika bekerja. Okey. 28. Memenuhkan tempat di barisan hadapan terlebih dahulu ialah adab di majlis keramaian. Okey. Kita gariskan di bawah perkataan di majlis keramaian. Okey, 29. Semasa mengiringi jenazah ke kuburan ataupun semasa mengiringi jenazah ke kubur akan menimbulkan rasa insaf atau gembira dalam diri. Okay, semasa mengiringi jenazah ke kubur akan menimbulkan rasa insaf dalam diri. So jawapan dia insaf, gariskan di bawah perkataan insaf. Okey. 30. Ahmad menjaga pandangan atau tingkah lakunya ketika bersama dengan keluarga. Okey, Ahmad menjaga tingkah lakunya ketika bersama dengan keluarga. So jawapan dia tingkah lakunya, kita gariskan di bawah perkataan tingkah lakunya. Okey, soalan 31 hingga 35, isi pernyataan faedah di bawah mengikut adab yang betul. So, dia bagi kita faedah adab bersukan dan faedah adab bertanya. So, jawapan-jawapannya tidak sesak jalan, menjadi cergas, okay, mengawal berat badan, tercapai hajat, okay, membina stamina dan kekuatan. Okay, so kita cari dulu faedah adab bersukan. Okay, faedah adab bersukan. Yang pertama, menjadi cergas. Okay, menjadi cergas. Kemudian yang kedua, 32, mengawal berat badan. Okay, mengawal berat badan.
Dan yang ketiga, faedah adab bersukan membina stamina dan kekuatan. Membina stamina dan kekuatan. Kemudian, faedah adab bertanya. Okey, 34 tu. Tidak sesat jalan. Okey, tidak sesat jalan. Dan yang kedua, tercapai hajat. Okay. So, tercapai hajat. Okey. Kita dah kelaskan. Dia bagi 5 pilihan jawapan. Kita kena letak pada faedah adab bersukan. Dan yang kedua, faedah adab bertanya. Okay, so, faedah adab bersukan menjadi cergas, mengawal berat badan dan membina stamina dan kekuatan. Faedah adab bertanya, tidak sesat jalan dan tercapai hajat. Okey. Okey, baik. Soalan 36 hingga 40. Padankan penyataan di bawah dengan adab yang betul. Padankan penyataan di bawah dengan adab yang betul. Okey, soalan nombor 36. 36, adab bermain. Adab bermain, bersalaman semasa bermain atau bersalaman selepas bermain. Okey, tengah main nak salam, salah lah. So jawapan dia bersalaman selepas bermain. Okey, 37, adab bermesyuarat. Adab bermesyuarat, keputusan pengurusi mesyuarat. Yang kedua, keputusan sebulat suara. Okey, mana jawapannya yang betul adalah adab bermesyuarat, keputusan sebulat suara. Okay, seterusnya, soalan 38. Adab menziarahi orang sakit ni. Adab menziarahi orang. Alif, membawa buah hati. Alif pula. Okay, yang pertama ni, membawa buah hati. Yang kedua, membawa buah tangan. Okay, so jawapannya ialah membawa buah tangan. Sesuaikan pada membawa buah tangan. Okey, adab menziarahi jenazah. 39, adab menziarahi jenazah. Okey, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Okey, yang ni mengucapkan tahniah kepada keluarga si mati. Okey, so jawapannya ialah, okey, kita sesuaikan mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Okay, seterusnya, adab bekerja. 40, adab bekerja, niat kerana Allah, niat kerana pangkat. Okay, jawapannya ialah niat kerana Allah. Okay, seterusnya, soalan 41 hingga soalan 45, tandakan right ataupun tanda betul pada jawapan yang betul. Tanda right pada jawapan yang betul. Okey, soalan nombor 41. Okey, sebelum tu kita tengok pada gambar A, B, C, D dan E. Okey, gambar A ni dia menunjukkan kepada dia tunjukkan berkaitan dengan orang yang sedang beratur untuk menaiki bas. Gambar B adalah gambar ketika di dalam bas duduk dengan sopan dan teratur. Gambar C gambar C ni macam membayar tiket. Okey, membayar tiket naiki bas. Dan D menolong seorang makcik tanpa mengharapkan balasan. Makcik ni dia bagi duit, tapi bila dah tolong tu orang lelaki ni macam menolak pemberian makcik tu. Maksudnya dia tolong dengan ikhlas. Okey, dan E, seorang lelaki membawa seorang pakcik untuk duduk di atas kerusi di dalam bas, di tempat duduk dalam bas tu. Dia tolong seorang pakcik ni untuk duduk. Okey. So gambaran itu gambaran bagi gambar-gambar A, B, C, D, E. Okey, seterusnya kita tengok gambar dia. Kita tengok soalan dia. Okey, soalan 41. Mengapakah adab dalam gambar rajah A perlu diamalkan?
Okey, sama ada jawapan dia dapat sampai ke destinasi dengan selamat atau menghormati hak orang lain. So, gambar A adalah gambar sedang beratur. So, jawapan dia adalah menghormati hak orang lain. Okey, bila nak naik bas, kita kena beratur lah. Supaya orang yang dah sampai awal, dialah yang kita bagilah hak dia. Dia dah sampai awal, bagilah dia naik dulu. Okey, so jawapan dia menghormati hak orang lain. Kita tandakan right pada kotak tersebut. Okey, 42. Apakah sifat mahmudah? Okey, sifat mahmudah ni sifat yang baik yang terdapat dalam gambar rajah B dan C. Okey, B gambar duduk ataupun mengambil tempat di dalam bas tu dengan teratur, duduk dengan sopan dan membayar tiket bas. Apakah sifat mahmudah, sifat yang baik yang terdapat dalam gambar rajah B dan C? Jawapannya sama ada jujur ataupun rajin. Okey, maksudnya adalah jawapannya adalah jujur. Okey, kita tanda right pada kotak jujur. Okey, 43. Apakah yang boleh dinyatakan pada gambar rajah D? Apakah yang boleh dinyatakan dalam gambar rajah D? Gambar rajah D ni seorang kata budak lelaki lah. Budak lelaki menolong seorang makcik, kemudian makcik tu nak bagi upah kat dia. Dia angkat tangan untuk menolak upah tersebut. Okey. Jawapan dia sama ada membantu untuk mendapatkan ganjaran dunia atau ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan. Okay, so jawapan dia adalah ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan. Okay, 44. Apakah hikmah mengamalkan adab dalam gambar rajah E? Okay, menolong orang tua. Okay, tercapai hajat atau disenangi oleh masyarakat. So, soalan dia tanya hikmah. Bila hikmah, jawapan yang sesuai adalah disenangi oleh masyarakat. Dan soalan 45, apakah akibat sekiranya kita tidak mengamalkan adab di atas? Apakah akibat? Okay, soalan ni nak akibat. Pilihan jawapan dia, masyarakat memandang hina kepada kita atau kita disanjungi masyarakat. Okey, apakah akibat sekiranya kita tidak mengamalkan adab di atas? So, jawapannya adalah masyarakat memandang hina kepada kita. Okey, soalan seterusnya. Soalan 46 hingga soalan 50. Tulis adab berdasarkan jawapan yang diberi. Tulis adab berdasarkan jawapan yang diberi. Okey. Antara contoh jawapan dia, ni jawapan dia, adab menghidang makanan, adab dengan pemimpin, adab berjalan, adab jual beli dan adab menziarahi kubur. Okay. Soalan 46, an-nazafatu minal iman. Dalil di atas merujuk kepada adab menghidang makanan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Adab menghidang makanan. Okey. Kemudian 47, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalil di atas merujuk kepada adab jual beli. Allah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Okey, so adab jual beli. Okey, soalan 48. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalil di atas merujuk kepada adab dengan pemimpin. Okey, adab dengan pemimpin. Soalan 49. Okey, doa Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Doa di atas merujuk kepada adab menziarahi kubur. Adab menziarahi kubur. Okey. Kemudian soalan nombor 50. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Doa di atas merujuk kepada
adab berjalan. Okey, so selesai kita soalan 46 hingga 50. Okey, alhamdulillah itulah sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam siri perbincangan soalan adab bagi kertas 1 ni, dan semoga video ini dapat memberi manfaat dan membantu untuk mengulang kaji pelajaran adab untuk menduduki ujian UPKK. Okey. So perbincangan yang kita buat ni adalah bukannya kata soalan yang kita bincang ni confirm masuk dalam UPKK nanti, cuma ini adalah untuk ulang kaji. Kalau ada lagi soalan-soalan yang mirip macam soalan yang kita bincang ni masuk kembali, ataupun mungkin soalan yang di kertas 1 ni dia masuk balik ke kertas 2 ke apa ke, so kita dah bila kita dah ulang kaji, maksudnya kita nak jawab tu, insya-Allah Allah bagi ketenangan dan kita dah tahu benda tu, kita dah belajar dan kita dah ulang kaji. Okey. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat dan bolehlah share kepada kawan-kawan yang lain. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.